Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini Agenda Awani. Ketika kita berjuang habis-habisan menentang COVID-19, kita juga sedang bergelut dengan percaturan ekonomi yang tidak menentu. Dan ketika ada negara yang dengan peningkatan kes dan juga tekanan ekonomi yang turut dirasai rakyat bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Bagaimana keadaan ekonomi Malaysia ketika ini? Perlu risau ataupun tidak? Apa pula kelangsungan rakyat untuk berdepan dengan situasi ini? Kestabilan ekonomi bukan membawa kepada satu janji, tetapi inilah perkara yang wajar dan wajib untuk diperjuangkan. Jadi saya berterima kasih kepada tetamu saya hari ini yang berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum. Datuk Seri, ini cerita yang sangat besar, yang sangat luas untuk kita memberi pemahaman dan juga kefahaman kepada rakyat khususnya. Untuk kita melihat kepada bagaimana persekitaran ekonomi Malaysia waktu ini selepas kita dikatakan berada dalam gelombang ketiga COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terima kasih Ehsan. Ya. Memang keadaan yang menimpa seluruh dunia ini di luar dugaan. Ya. Apabila COVID-19 ini datang ke Malaysia, pertama PKP kita 18 Mac. Sekarang ni kita panggil gelombang ketiga. Dah 3 minggu, akan berakhir 9 bulan November. Jadi yang pertamanya prestasi ekonomi kita sedia maklum, iaitu separuh pertama tahun ini, 6 bulan tahun ini, puratanya 8.3%, muncup 8.3%. Dan sebenarnya bulan Mei, bulan Jun, kadar pengucupan berkurangan. Maknanya pengucupan yang paling teruk ialah bulan April dan Mei, ya. April, khususnya April. Ya. Jadi sekarang ni sebelum gelombang ketiga ni kita lihat tanda-tanda yang menunjukkan ekonomi kita ni beransur pulih. Belum pulih sepenuhnya tapi beransur pulih. Umpamanya kita tengok kepada angka-angka berkaitan dengan sektor runcit dan juga pemborongan, itu salah satu sektor yang terbesar dalam sektor yang besar dalam sektor perkhidmatan dalam negara kita. Ada peningkatan sedikit, ya. Itu beberapa bulan yang lalu. Tapi bila datang PKP yang terkini ni, apabila negeri-negeri Selangor, Sabah dan juga Pulau Persekutuan ini menyumbang hampir 50% daripada KDNK negara. Jadi apabila 3 minggu kawasan-kawasan ini mengalami keadaan ataupun gelombang ketiga ni melanda 3 kawasan ini, 3 negeri lah, paling teruk sekali, maka kita dapati pergerakan umpamanya di jalan raya, ya, lebih ramai yang bekerja di rumah, ya. Ini telah memberi kesan kepada PKS sebagai contoh. Jadi apa yang berlaku dalam 3 minggu ini adalah satu fenomena yang memang di luar dugaan pada satu ketika, tetapi berkait rapat dengan apa yang berlaku di Sabah lah, ya. Kita sedia maklum, umum mengetahui bahawa apabila adanya pilihan raya negeri di Sabah, maka ini telah menyebabkan kita melalui gelombang ketiga. Bagi kerajaan, kita sudah buat terbaik lah, ya. Kerajaan bermula PKP yang amat Perdana Menteri dan kemudian Perdana Menteri kita bersama dengan Kabinet telah buat terbaik. Maknanya bantuan yang tak pernah kita berikan kepada rakyat lah. Setakat ini 305 bilion ringgit Malaysia, ya, yang kita prihatin yang terkini, ya, akhir September lalu, peruntukan 10 bilion. Jadi yang terbaik. Ada geran prihatin untuk PKS, ada BPN, yang terkini BPN tambah lagi 7 bilion umpamanya, yang peringkat pertama 11.5 bilion, 7 bilion tambah. Jadi ini banyak membantu rakyat. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan ini memang telah melakukan apa yang terbaik, ya. Selain itu ada juga program untuk mempertahankan ataupun melindungi pekerjaan. Ini juga satu aspek yang penting, ya. Umpamanya program subsidi upah. Kerajaan responsif apabila kerajaan mendengar rintihan daripada banyak
pekerja tentang kemungkinan mereka hilang pekerjaan, maka diperkenalkan program subsidi upah dan ada pula program subsidi upah ya, yang terkini di bawah Kita Prihatin, ditambah lagi peruntukan umpamanya ini melibatkan peruntukan 2.4 bilion ya, ditambah lagi. Jadi inilah antara langkah-langkah yang diambil menunjukkan keperhatian kerajaan. Kerajaan telah buat terbaik dan kerajaan responsif kepada pandangan rakyat. Banyak dibuat urus oleh Perdana Menteri, Menteri Kewangan, saya dan ramai lagi dalam kerajaan. Kita mendengar perintihan rakyat. Yang penting ialah kita nak mengawal pandemik ini. Yang keduanya ialah memastikan bahawa kita dapat mempertahankan pekerjaan. Dan ini bukan satu perkara yang mudah. Umpamanya kalau tidak ada program subsidi upah yang dapat manfaat daripada program subsidi upah ni kira-kira 2.7 juta rakyat Malaysia, satu angka yang besar. Jadi bayangkan kalau tak ada subsidi upah. Subsidi upah ni kerajaan memberikan subsidi kepada majikan untuk menggalakkan mereka menggalakkan mereka terus menggaji pekerja mereka. Jadi 2.7 juta rakyat Malaysia yang bekerja dengan swasta ini mendapat faedah daripada program subsidi upah. Maknanya kalau tidak ada subsidi ini, maka besar kemungkinan mereka ini akan kehilangan pekerjaan. Angka yang cukup besar. Ya. Kalau kita tengok angka pengangguran sekarang ini, kira-kira 780,000. Itu yang menganggur. Jadi kalau 2.7 itu tidak dibantu melalui program subsidi upah, bukan 740,000 yang menganggur, tambah lagi 2.7 juta, maknanya 3.5 juta akan menganggur. Jadi itulah menunjukkan betapa caknanya, prihatinnya kerajaan pada isu-isu yang dihadapi oleh rakyat. Datuk Seri, keprihatinan kerajaan ini kita bawa lihatnya daripada COVID-19 ketika awal tempoh PKP itu diperkenalkan ataupun dilaksanakan pada Mac. Tetapi kita masuk ke gelombang ketiga dan kita tak tahu selepas ini COVID-19 itu bagaimana. Adakah kerajaan mampu sustain dengan keadaan ekonomi sekarang untuk terus memberikan nilai prihatin itu kepada rakyat? Yang pertamanya, tidak siapa yang menyangka bahawa COVID ini akan berlarutan begini lama. Apabila PKP pertama 18 Mac diperkenalkan 2 minggu dan ada yang beranggapan bahawa 2 minggu kita selesai. Jelas sekali itu anggapan yang meleset. Jadi maknanya ia lebih panjang daripada apa yang dijangkakan. Yang gelombang ketiga ini, Sabah sebelum ini taklah ramai sangat yang terlibat dengan COVID ni, yang positif COVID ni. Tapi selepas PRN diadakan di Sabah, maka ini telah mencetuskan gelombang ketiga. Dan kita sudah bulan 3, sekarang dah bulan 10, maknanya dah 8 bulan dah. Kita telah buat apa yang terbaik, sebaik mungkin. Di bawah Tan Sri Muhyiddin sudah ada 4 package diperkenalkan. Yang terkini ialah Kita Prihatin diumumkan pada 23 September yang lalu. Jadi isunya ialah setakat mana kita boleh bertahan. Kerajaan sudah berfikir siang dan malam. Perdana Menteri dipimpin Perdana Menteri, Kementerian Kewangan dan Majlis Tindakan Ekonomi dan ramai kawan-kawan dalam kabinet. Dan kita pelbagai kaedah kita lakukan dividen yang lebih, kita perolehi daripada beberapa agensi kerajaan. Umpamanya kita juga telah berusaha untuk menyematkan perbelanjaan. Jadi pelbagai kaedah telah dilakukan dan mana jabatan-jabatan agensi yang dulunya mungkin ada simpanan tetap yang besar, umpamanya tidak digalakkan untuk menghantar balik wang itu kepada Kementerian Kewangan. Jadi pelbagai tindakan telah diambil yang oleh kerana hasil kita pun merudum, harga petroleum pun jatuh. Kalau anggaran kita $62 Amerika tahun ini per liter, sekarang sekitar $40 Amerika. Jadi itulah keadaannya. Hasil jatuh, kutipan cukai jatuh, perbelanjaan ada yang perlu kita teruskan, umpamanya gaji penjawat awam. Kita dasar kerajaan ialah untuk memastikan bahawa penjawat awam terus dapat bekerja. 1.6 juta itu masih lagi bekerja, macam menerima gaji. Mana ini merupakan perbelanjaan yang wajib lah
pension wajib dibayar. Jadi inilah kekangan yang kita hadapi, tapi dalam banyak kekangan kita hadapi itu, kita bersyukur kerana Perdana Menteri kita dan Menteri Kewangan dan Kerajaan Malaysia mampu untuk memikirkan cara untuk membantu rakyat. Dan banyak pihak yang membantu. Bank, kalau tengok moratorium umpamanya, ini disumbang oleh bank, yang terlibat bank. Perkeso, ada skim insurans, itu Perkeso, dan kalau kita tengok kepada Air Lestari, itu disumbangkan oleh Kabel XP. Jadi bukan saja kerajaan tetapi juga sektor swasta, bank dan beberapa institusi lain yang membantu untuk memastikan bahawa kita dapat melindungi kepentingan rakyat. Daripada apa yang Datuk Seri sebut tadi, banyak inisiatif perkara yang telah dilaksanakan oleh kerajaan, siang malam berfikir untuk memantapkan lagi ekonomi dan juga memperkasakan ekonomi, tidak seperti setengah negara yang mungkin disebabkan tekanan ekonomi melaksanakan ataupun melakukan protes jalanan contohnya. Tetapi kalau kita nak menyebut mengenai kenyataan yang dikeluarkan oleh Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dan juga Dana Populasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang melihat kepada kedudukan isi rumah berpendapatan rendah yang pasti dijangka merosot untuk tahun akan datang. Ini mungkin langkah awal ataupun tindakan yang perlu dilaksanakan segera oleh kerajaan untuk memastikan golongan-golongan ini supaya tahun depan ataupun menyangkal mengenai kenyataan dan mungkin dakwaan berkaitan dengan bagaimana untuk melihat kepada golongan ini di masa akan datang supaya tidak terjejas teruk akibat COVID ini. Kumpulan B40 iaitu 40% pada rakyat Malaysia ini yang berada di bawah di kumpulan ini yang terendah adalah paling turut terkesan. Dan juga sekarang ini kerajaan mula memberi bantuan kepada M40. Umpamanya kita prihatin diperluaskan bantuan kepada M40 dan sebelum ini pun diberi prihatin yang sebelum ini pun ada bantuan. Ini menunjukkan kepekaan kerajaan. Memanglah dalam mana-mana keadaan golongan miskin adalah yang paling turut terkesan. Kerana kita sudah maklum simpanan golongan miskin ni sikit, tak mampu untuk menyara hidup mereka untuk tempoh tertentu. Setengah-setengah tu ada masalah dari segi kesihatan, setengah mereka mungkin hilang pekerjaan, setengah mereka mungkin berniaga tapi berniaga terjejas. Jadi kajian yang dibuat oleh UNICEF itu adalah kajian di Kuala Lumpur lah, di rumah-rumah PPR di Kuala Lumpur, dan kita tahu kajian sedar perkara ini dan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat bantuan diberikan. Dan mengikut kajian ini juga, kajian ini akan dibuat dalam 4 fasa, baru habis 2 fasa. Yang pertama bulan Mei, yang kedua bulan September. Bulan Mei memang baru mula COVID, maka teruk terjejas. Bulan September ada peningkatan pendapatan lebih pada 20% berlaku peningkatan pendapatan mereka golongan miskin di PPR ini. Tapi mengikut kajian ini 10% lebih rendah daripada sebelum COVID. Jadi itu memang angka-angka yang mungkin benar. Oleh itu kerajaan menyediakan bantuan. Yang pertama ialah BPN. Yang pertama 1,600, yang kedua 1,000, jadi 2,600 itu untuk mengurangkan beban golongan miskin khususnya. Mereka yang berniaga ada geran khas prihatin yang terkini ditambah lagi 600 juta ringgit untuk PKS. Yang miskin ni banyak juga yang dalam sektor informal, dan mereka tidak ada perlindungan sosial. Mungkin 50% daripada orang miskin tidak ada perlindungan sosial. Maknanya tak ada EPF, tak ada SOCSO. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan awal tahun depan, kita perlu merangka strategi yang berkesan untuk menangani masalah ini. Kita penjajakan ialah tahun ini ekonomi negara kita akan menguncuk, sekitar di antara minus 5.5 ke minus 3.5%, menguncuk. Tahun depan berkembang 7-8%. Jadi kalau ada perkembangan ekonomi tahun depan, itu jangkaan kita pada masa ini. Tapi kita tak boleh buat ramalan yang tepat. Umpamanya hari ini patut kita beransur pulih di Selangor dan Boleha. Tapi dengan PKP ini
ini sudah menjejaskan sedikit kadar pemulihan. Jadi kalau jangkaan kita sekarang, tahun depan akan ada pemulihan ekonomi dan badan-badan antarabangsa seperti IMF sebenarnya menganggar Malaysia antara negara yang paling pantas pulih. Itu jangkaan tahun depan. Jadi kalau ini berlaku, ya, maknanya kalau tahun depan ini jangkaan kadar pertumbuhan 7-8% berlaku, maka ekonomi kita akan berkembang dan ini akan mengurangkan masalah yang dihadapi oleh orang miskin. Orang miskin ini ada yang tinggal di kampung, ya, kampung, ada yang tinggal di bandar, miskin ada bandar dan luar bandar. Itu sebabnya kenapa kita berikan perhatian. Bermula bulan Mei, kerajaan buat keputusan untuk buka ekonomi. Mula-mula kita total lockdown lah, ya, tak boleh keluar, ya, dan kilang-kilang tutup, kita tak boleh berniaga. Dan bulan 5, bulan 6 kita mula buka. Itu strategi kita untuk memastikan apabila kita cuba menangani pandemik ini, pada masa yang sama kita buka sektor perniagaan dengan kita mengamalkan ikuti patuh kepada SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan kalau kita patuh dengan SOP ini, insya-Allah kita akan dapat kawal pandemik. Jadi apabila kita kawal pandemik, harapan kita ialah ekonomi kita akan pulih. Tapi bukan kita saja, kerana kita bergantung kepada dunia dan juga bergantung kepada vaksin, ya. Kalau vaksin yang lambat lagi, ada kata vaksin 7 tahun ini akan datang. Kalau ada pun mungkin makan masa nak sampai ke sini. Jadi ini antara perkara yang akan berlaku, tetapi pada masa ini jangkaan kita ekonomi Malaysia akan pulih tahun depan dan jangkaan pada awalnya akan mula pulih akhir tahun ini. Tapi dengan keadaan di Selangor wilayah ini, di Sabah juga di mana PKP B ini sedang dikuatkuasakan, maka keadaan ini kita harap keadaan kita membaik. Tapi kita sukar, dalam keadaan sekarang sukar untuk kita buat ramalan. Yang tepat. Yang pentingnya kerajaan memantau keadaan ini dengan rapi, dipantau angka-angkanya, petunjuk-petunjuk ekonominya, ya, dan diambil tindakan untuk pastikan kita dapat pertahankan pekerjaan sebaik mungkin dan kita cuba buka ekonomi negara kita. Daripada apa yang Datuk Seri sebut tadi, dan mungkin kita akan dapat melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tahun depan dan sebagainya. Ini selaras dan juga kebersamaan itu bukan sahaja daripada kerajaan tetapi keseluruhan sektor rakyat dan juga masyarakat. Kita nak mendengar nadi rakyat khususnya, dan bila kita bercakap berkaitan dengan perkara ini, pastinya ekonomi itu banyak cabangnya, banyak arah yang perlu kita lihat, dan fokusnya terarah kepada bagaimana data itu disimpan, disusun dan juga diselaraskan. Adakah sekarang ini kita mempunyai data yang baik dan juga data yang cukup untuk kita melihat kepada petunjuk-petunjuk ekonomi yang akan datang? Kita sebenarnya banyak iktibar, kita belajar daripada COVID-19, kesiapsiagaan kita untuk menghadapi krisis kesihatan ini. Mula-mulanya sudah pasti kita menghadapi cabaran, sekarang ini kita amat berjaya menanganinya. Ya. Jadi banyak kita belajar. Antara yang kita belajar ialah kurangnya data, orang kata real time. Data yang current, data terkini. Kita ada mungkin bulan lepas ataupun 2 bulan lepas. Jadi sebagai contohlah saya bagi berkongsi sedikit maklumat. Data mengenai informal sector. Informal ni ialah mereka bekerja sendiri, ya, berniaga tepi jalan ke, ya, Macik Kiah lah dan istilah Perdana Menteri kita, ya. Mereka setengah berdaftar, ada berdaftar perniagaan, setengah tak ada. Jadi apabila dibuat keputusan untuk bagi bantuan BPN ini, sukar untuk menapasi mereka. Tetapi kerajaan ada proses untuk membolehkan mereka merayu. Begitu ialah geran prihatin yang RM3,000 yang layak diterima oleh peniaga kecil yang terjejas, ya. Ada yang daftar dengan SSM, tak ada masalah. Ada daftar PBT, tak ada masalah. Tapi banyak tak. Dan niaga 30 tahun tak daftar. Jadi itulah sebabnya yang terkini ini kerajaan masih menyediakan RM600 juta kita prihatin ini untuk pastikan yang tertinggal tadi. Jadi ini semua membuktikan dan menunjukkan betapa lemahnya, ya, angka-angka yang ada ini. Jadi itu sebabnya sekarang ini langkah telah diambil dan kita telah buat keputusan Jabatan Perangkaan di bawah Jabatan Perdana Menteri akan diperkasakan. Tapi kita tak dapatlah ambil tindakan esok lusa, ya. Sudah pun mulakan tindakan. Hari ini kita arahkan supaya pihak tertentu
lebih kerap membuat survey, ya, membuat kajian. Dulu mungkin sebulan sekali, sekarang ini seminggu sekali. Karena kalau maklumat kita ini tertinggal 2-3 bulan, kita ni situasi dinamik, maka kita tidak akan mampu untuk menangani masalah ini. Begitulah juga berkaitan dengan golongan miskin. Mungkin kita tidak ada data yang tepat, ya, walaupun kita ada penghulu, ada imam, di kampung mungkin okey, kita tahu, tapi di bandar ni kadang-kadang kerana kehidupan kita ni, kita terpisah dari satu sama lain. Kadang-kadang kita mungkin tidak ada maklumat yang terperinci, yang tepat mengenai siapa yang miskin, ya. Jadi ini COVID ini memberi kita banyak iktibar, dan kita kena bangkit untuk memastikan bahawa kita dapat susun angka-angka kita dengan lebih tepat dan real time, ya. Kita nak supaya angka terkini, dan itu sebabnya kenapa kita perlu struktur semula beberapa jabatan, dan kita kena berkongsi. Kadang-kadang maklumat itu ada, ya, tetapi maklumat itu berada di satu jabatan yang lain, ya, dan tidak ada perkongsian. Orang kata kita ni bekerja dalam silo lah, ada dinding-dinding yang tebal, kan. Jadi ini satu perkara yang nampak kecil, tapi angka-angka ni inilah yang akan memandu kita dan membuat dasar. Itu sebabnya sensus umpamanya, ya, kita bulan Julai kita sensus, dah kita masa tu kita jangka COVID ni akan bertahan. Bila COVID ni semakin menjadi, maka kita buat keputusan untuk memerhentikan. Kita patut dah laksanakan, ya, sensus bersemuka ni, ya, sensus penduduk dan rumah ni, perumahan dan penduduk ni 10 tahun sekali, 10 tahun, ya, dalam 10 tahun kita buat sekali, dan 2020 ni kita terpaksa tunda, ya. Maknanya kita, kalau dulu kita sekarang ni ke e-census sampai bulan 12, ya. Yang semuka kita terpaksa tunda pada bulan 1 tahun depan, ya. Jadi ini juga kesan daripada, kerana kalau kita sensus ni penting untuk kita kumpul data, tapi apabila kita nak bersemuka tu, tak ada siapa yang berani untuk keluar rumah, dan pembanci pun takut nak keluar rumah. Jadilah yang kesan COVID ni cukup serius kepada setiap sektor ekonomi negara kita. Datuk Seri, dalam musibah ada hikmah, dan hikmahnya kita dapat data raya yang baik, contohnya. Tapi soalan terakhir saya, Datuk Seri, adalah sekarang ini dalam tempoh beberapa hari, tumpuan utama Malaysia dan juga masyarakat, rakyat khususnya, adalah mengenai belanjawan 2021, dan pastinya rakyat mahukan sesuatu, mungkin perkara daripada keadaan itu, suasana yang tidak menentu berkaitan dengan politik khususnya, tetapi dalam masa yang sama kita nak memperjuangkan bahawa COVID-19, belanjawan ini adalah untuk mereka, dan juga kita memahami apa yang boleh Datuk Seri katakan bahawa mungkin belanjawan 2021 ini sesuatu yang agak sukar, tetapi mampu mungkin memberi sesuatu manfaat yang lebih baik kepada rakyat ketika kita berdepan dengan COVID-19. Yang pertamanya, walaupun belanjawan belum dibentangkan, sebenarnya langkah-langkah yang telah diambil setakat ini jumlahnya 305 bilion ringgit. Saiznya lebih besar daripada hasil yang dikutip setahun dari kerajaan ataupun belanja mengurus, ya. Jadi itu sebenarnya boleh katakan belanjawan, yalah. Apabila kita ada isu masalah kewangan, ekonomi, kerajaan perkenalkan langkah-langkah, itu boleh kata mini bajet lah kita katakan. Jadi kalau kita kumpulkan semua sekali itu 305 bilion ringgit. Jadi memanglah ini menimbulkan banyak cabaran kepada kerajaan untuk merangka belanjawan. Yang pertama, nak pastikan kita tangani isu kesihatan. Maka sudah pasti hal-hal berkaitan Kementerian Kesihatan, berkaitan dengan anggota frontliners umpamanya, harus lebih perhatian, ya. Jadi yang pertama ialah kesihatan. Yang kedua ialah untuk pastikan bahawa kita mampu menggerakkan ekonomi. Kita nak menyiapkan diri kita untuk pemulihan ekonomi, ya, yang insya-Allah akan kita harap berlaku hujung tahun ini ataupun awal tahun depan. Jadi untuk memastikan ekonomi ini terus stabil, yang pertama kerajaan kena terus berbelanja, dan sekarang ini ada yang berpandangan bahawa defisit ini ialah satu perkara yang relevan, tapi dalam sekarang ini mungkin tak relevan sangatlah, ya. Maka ada ekonomi berpendapat kerajaan harus berbelanja lebih lagi. Ada pendapat bahawa kita perlu berbelanja lebih untuk infrastruktur, kerana perbelanjaan kerajaan itu akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Ini antara pertimbangan sudah pasti akan diberi perhatian oleh Menteri Kewangan. Tapi mungkin dalam keadaan semasa ini rakyat Malaysia
yang penting ialah makanan, ya, keperluan asas. Apabila rakyat kita ada yang diberhentikan kerja ataupun dipotong gaji. Kalau tengok pada sektor pelancongan umpamanya, ya. Salah satu sebab kenapa kita belum dapat pulih ni adalah kerana sempadan kita ni masih tertutup, ya. Airport kita kalau KLIA 1 ke 2 lengang, ya. Lengang. Kalau mana-mana airport di seluruh dunia pun lengang. Jadi apabila kita tutup sempadan ni ataupun kita buka secara terkawal, ya, Singapura umpamanya angka yang kalau dulu 400,000 satu hari yang ulang-alik Johor Bahru Singapura katakan dulu, sekarang ni beberapa ratus saja. Jadi bila sempadan ditutup, ini menjejaskan ekonomi negara kita. Maka sektor pelancongan umpamanya perlu digerakkan semula. Jadi inilah antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Keadaan kita sekarang ini amat mencabar. Hasil kita merudumlah kerana ekonomi menguncup ni, maka hasil pun pencapaian hasil pun tak banyak. Jadi hasil turun, tapi rakyat sudah pasti kerana sekarang ini mengharapkan kerajaan membantu mereka. Dan sudah pasti kerajaan setakat ini telah banyak memberikan bantuan dan mungkin rakyat mengharapkan kerajaan akan terus memberi perhatian kepada keperluan asas lah. Umpamanya bakul makanan, satu perkara yang amat penting. Sekarang kita ada di Sabah, bila berlaku PKP, ya, di Sabah ini, maka sudah pasti ini merupakan satu perkara yang asas. Kan ini janji kerajaan. Kena ada makanan atas meja, ya, dan tidak ada mana-mana pihak yang tersisih ataupun terkeluar daripada bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Bantuan akan diberikan, pastinya sentiasa kerajaan melihat kepada arah itu, tetapi apa yang paling penting adalah bagaimana untuk kita seimbangkan keadaan dan juga situasi ekonomi dengan kita untuk faham betul-betul berkaitan dengan SOP, patuhi segala apa yang ditetapkan oleh kerajaan dan sama-sama kita hapuskan COVID-19 dan akhirnya kita akan dapat saksikan pulihnya ekonomi mungkin lebih baik daripada sebelum ini. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Ekonomi bersama dengan agenda awal ini. Terima kasih Datuk Seri. Sekian dulu saya Ihsan Raya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga kita semua sihat walafiat. Amin.